Assalamualaikum. Apa khabar kepada anda semua? Kembali lagi dalam Bila Dua Bertanya, Kisah Mistik. Untuk kali ini kita nak menyambung kembali perkongsian yang sebelum ini berkaitan dengan perubatan-perubatan Islam yang dijadikan sebagai sihir, yang disalahgunakan oleh ahli-ahli perubatan itu sendiri dengan menggunakan agama, ayat-ayat Quran dan sebagainya. Dan untuk kali ini kita akan sambung lagi berkenaan dengan kisah tersebut. Ustaz, seperti mana yang sedia maklum, berkaitan dengan sihir perubatan Islam ini, sehingga ke abad ini, abad yang berteknologi tinggi ini juga, masih ada lagi rawatan-rawatan sebegitu. Dan kalau kita tengok kali ini, cukup mudah. Contoh, kalau dulu pesakitnya berhadapan, tapi kali ini pesakitnya hanya di seberang tembok menggunakan alam maya. Ustaz di sini, pesakit di negeri lain hanya menggunakan alam maya. Oh, gerbang-gerbung, baca ayat-ayat, okey, sembuh dah. Bagaimana teknologi itu ataupun perubatan itu boleh diselarikan dengan teknologi? Sefaham ramai, kita kena berhadapan. Tapi kali ini tidak, Ustaz. Bagaimana Ustaz perubatan itu boleh dilaksanakan? Apakah sihir itu masih boleh dilakukan, ataupun kesembuhan itu juga boleh dilakukan dengan menggunakan teknologi sebegitu, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kaedah rawatan begitu, dipanggil rawatan jarak jauh. Okey. Dalam rawatan Islam ni banyak mazhab, banyak fikrah. Ada perawat atau ustaz-ustaz yang mengharamkan rawatan jarak jauh. Ada yang membenarkan, ada yang membolehkan, ada yang kata kena depan-depan. Dan perkara ini sangat mudah untuk difahami pada syarak, dan tidak maknanya pada pendapat anda sendiri, pada syarak ia tidak melarang rawatan sebegitu, cuma melarang pada kaedah-kaedah yang bercanggah. Taib, mudah aja. Kalau kita tengok ni orang duk buat rawatan guna Google Meet. Ya, betul. Guna apa dipanggil? Video call pun kadang-kadang, Ustaz. Zoom. Jadi kaedah sihir pun macam tu juga. Guna gambar, guna video, guna telefon, boleh sihir, boleh pukau orang. Jadi tu ada setengah yang menentang tu dikhabarkan kaedah rawatan jarak jauh ni macam sihir lah. Macam sihir. Macam guna medium sihir juga, guna jarak jauh pakai khadam. Siapa yang merawat tu jarak jauh ni, khadam ke yang merawat ke macam mana? Ada persoalan begitu. Dia gini, rawatan jarak jauh ni basic sekali kita pergi tengok, ini adalah doa seorang alim atau perawat. Doa kita walaupun jauh, kita melalui Google Meet atau tanpa melihat, hanya orang bagi nama fulan, nama sekian, kita doa semaya hajat, minta dengan Allah Ta'ala untuk sembuhkan dia. Lalu Allah izin, Allah sembuhkan. Lalu apa beza? Tak ada masalah pun. Pada syarak tak ada bercanggah. Sama juga bila kita berdepan, kalau kita baca ayat-ayat Quran, dia dengar, pesakit dengar, dan ada tindak balas pada tubuhnya. Dan biasa perawat dia tahu bila mana tindak balas ini apa sebabnya dan apa kaedah penawarnya. Depa mengaji, depa tahu, dan alhamdulillah melalui gini perawat akan memberi tunjuk ajar kepada pesakit-pesakit yang bertindak balas. Jadi tak ada salah. Cuma memang ada yang jenis guna rawatan jauh pakai khadam-khadam jin atau khadam-khadam iblis. Syaitan iblis ni ada, bukan tak ada. Hatta sihir pun menggunakan medium-medium gitu, menghantarkan iblis-iblis untuk membuat kejahatan, mengikut arahan pada si pemuja. Jadi jangan keliru, jangan mentang-mentang rawat jarak jauh, semua yang merawat jarak jauh ni dikatakan pakai khadam. Tak boleh. Tak boleh begitu, sebab benda ni kita doa dengan Allah Ta'ala, dan kita bersangka baik. Cumanya bila mana ada unsur-unsur yang bercanggah dengan syarak,
maka itu kena berhati-hati. Ada orang kata kalau ustaz ni minta nama ibu, tu ustaz ni pakai khadam ni. Ni salah satu pemahaman yang salah. Nah, kenapa diminta nama ibu, kenapa diminta nama ayah? Jangan kalau nak bagi nama ibu ayah lah sekali. Bin ayah, ayah siapa, anak ibu mana. Sebab kita nak mengesahkan, nak doa ni biar jelas dengan Allah Ta'ala. Bukan Allah tak kenal, Allah tahu hamba-Nya, Allah tahu umat makhluknya. Tapi kita dengan Allah Ta'ala nak beradab. Bukan mentang-mentang ustaz minta nama ibu je, ustaz ni pakai khadam, pakai hantu, nak scan, nak apa semua. La haula wala quwwata illa. Jadi jangan mudah beranggapan dengan secara cetek begitu. Tak semestinya minta nama ibu itu ilmu sihir dak. Memang Tok Bomoh dia guna panggil nama, dia minta nama ibu juga. Tok Bomoh dia nak nama ibu. Jadi kaedah Islam tidak melarang, tak ada satu nas pun yang menyanggah atau yang melarang bagi nama bin ayah dan ibu, tak ada masalah pun. Sama. Nak lebih detail siapa orang tu. Lalu kita mohon dengan Allah Ta'ala, dia ni anak si fulan, ibunya si fulan. Moga-moga begini minta Allah begini. Katanya penyakit begini. Ataupun kaedah direct Google Meet ataupun Zoom, kita baca doa terus, kita baca ayat Quran terus, depan-depan dia dengar, pakai pekak dengar ayat Quran, insya-Allah Allah kabul. Insya-Allah. Benda tu tak pelik. Tak pelik, jangan mudah keliru. Tapi sihir pun macam tu, kena beringat. Jadi yang kelirunya ada bomoh-bomoh yang menyamar guna nama perawat Islam jadi ustaz, yang tiba-tiba pandai mari ilmu kok mimpi ke kok mana betapa mana, tiba-tiba jadi ustaz yang merawat, guna kaedah perbomohan, mana kaedah sihir lah. Okey. Baik, jelas telah dirungkaikan oleh Ustaz Hasnul Hakim berkaitan dengan cara ianya tidak menyalahi syarak apabila kita berubat dengan melalui teknologi. Anda di sana, Ustaz di sini, itu tiada masalah dari segi hukum syarak. Okey Ustaz, mungkin ada sedikit kita nak ulang kaji ataupun Ustaz boleh ingatkan kembali. Mungkin ada di luar sana yang masih lagi tidak faham untuk perbezaan. Contoh, apa kategori yang dikatakan seseorang itu bomoh? Apa kategori yang dikatakan seseorang itu ustaz yang mengubat perubatan Islam? Sebab macam Ustaz katakan tadi, bomoh juga menggunakan ayat Al-Quran, tetapi mungkin pakaiannya berbeza. Ustaz-ustaz juga menggunakan ayat Al-Quran untuk mengubat, tetapi pakaiannya berbeza, tidak dipanggil bomoh. Jadi klasifikasi bomoh dengan pakar perubatan Islam ini, bagaimana kita nak bezakan? Tak beza. Baik. Gini. Masalahnya sekarang bomoh pun dah jadi ustaz. Masalahnya sekarang yang jadi keliru, yang jadi isu dalam masyarakat, ramai keliru. Bomoh dah jadi ustaz. Baca Quran tu kan terbalik, tiba-tiba orang panggil ustaz. Anak banyaklah kita jumpa lah, kita tahu daripada merawat, kita panggil tanya, awak dulu ustaz ni belajar kat mana? Baru mengaku saya tak ustaz, orang panggil je. Orang panggil je, belajar kat mana dulu, belajar gini lah. Bila cek latar belakang, duduk mengaji kaedah berubat, kita tanya tu tengah, mari mana? Mari mimpi. Mari daripada mimpi, arahan daripada mimpi begini. Lalu saya melalui arahan ni saya berubah orang. Terang-terang dalam kaedah Islam, ilmu melalui mimpi ni haram diguna pakai. Kena ingat baik, ilmu melalui mimpi, hatta dalam mimpi tu ajar ayat Quran, haram diguna pakai kecuali kita sudah merujuk ulama yang faqih dalam bab tu. Dia dapat hadis ke, dapat Al-Quran ke, dapat arahan siapa-siapa ke, maka haram diguna pakai untuk nak bantu atau nak merubah, nak apa semua, sebab ilmu tu tak ada sanad. Macam online lah, macam antum ambil ilmu secara online, ambil ilmu agama online, tak tahu siapa tulis, tiba-tiba baca kat Google gini-gini, okey kita pakai. Tah Syiah ke, tah Wahabi mana ke, tah siapa yang duk tulis, kita ambil pakai bodoh-bodoh je. Anda buat jadi hukum, tak boleh, haram. Kecuali kita kena ambil yang bersanad jelas melalui guru yang sahih. Ilmu dari mimpi, yang dari online sama kaedah. Benda yang tak tahu usul tak boleh pakai, kecuali dia mimpi, dia pergi rujuk. Rujuk ulama. Ada satu contoh, seorang ni dia mari dia cerita, malam tadi aku mimpi, dia kata
ada seorang alim mari ajak aku satu selawat. Dia pun baca, anda tak ingatlah selawat tu dia baca sekian-sekian. Dan selawat ni adalah selawat yang paling benar atas dunia ni. Yang hatta yang hadis riwayat keluar tu tak betul. Yang ni paling betul. Lalu dia duk menegak, dia dapat selawat yang paling sahih daripada mimpi dia. Ini antara ciri-ciri ilmu yang haram. Kaedah-kaedah yang haram. Lalu dia guna selawat tu banyak. Dia buat amal, dia buat apa, buat gitu. Lalu macam-macam jadilah tadi dia, sehingga orang nak aksiden dia boleh tahu. Pelik lah jadi. Boleh meramal lah. Boleh meramal. Begitu begini, dia tahu banyak perkara. Lah kali kita pegang, cek iblis. Iblis. Itu bahaya, kena bahaya sungguh. Ilmu yang tak ada sumber, yang jelas daripada sanad yang jelas, dan perkara ni boleh merosak. Itu juga nak beza antara bomoh dengan perawat Islam. Kena tahu siapa gurunya. Kalau jenis kita tanya dulu belajar dengan siapa, saya adalah duk sembunyi-sembunyi, takut-takut nak cerita siapa guru dia, takut-takut begitu, takut-takut begini. Ini kena beringat dan kita kena ambil perhatian. Sebab mereka pakai pakaian yang sama. Betul. Ada bomoh yang pakai seperti minta maaf si ustaz semuanya kan. Okey, jadi maksudnya orang awam di luar sana sebelum mendapatkan rawatan daripada perawat Islam ataupun bomoh, kita ada hak untuk bertanya. Ada kena tanya, kena siasat. Itu hak kita. Ada juga yang anda jumpa ustaz mengaji agama tapi dia bab ilmu berubat ni dia tak erti, tapi dia nak berubat. Lah kali dia cari jalan pintas. Dia bila nak belajar kaedah Islam, kaedah gini kena banyak beramal, kena begitu, kena begini, banyaklah tertibnya. Jadi dia tengok Allah susah nak buat. Lalu dia pergi cari kaedah bomoh untuk cara cepat. Jalan pintas. Dia pergi cari. Lalu tu ustaz-ustaz ada setengah yang kita jumpa mengaji agama tinggi sanad betul, tapi dalam bab rawatan dia salah. Ada juga ustaz yang pakai kaedah bomoh dalam rawatan Islam. La haula wala quwwata illa billah. Okey. Sahabat semua, jelas Ustaz Hakim telah menjelaskan sedikit perincian perbezaan antara bomoh dan perawat Islam, iaitu kita sendiri harus mempunyai hak dan harus mempunyai sesuatu kecurigaan ataupun was-was untuk kita bertanya siapakah beliau si fulan dan si fulan. Okey Ustaz, bila Ustaz cakap bab belajar asal usul dan sebagainya Ustaz, boleh tak Ustaz Ustaz kongsikan sedikit, kita pun mungkin ramai di luar sana nak tahu sebenarnya siapakah figura Ustaz Hasnul Hakim Muhammad Zain ini sebenarnya, berasal daripada mana, belajar daripada mana. Tadi Ustaz bercakap pasal sanad, bercakap pasal asal usul belajar dan sebagainya. Mungkin sedikit biodata Ustaz boleh dikongsikan. Mana tahu ada sahabat-sahabat di luar sana, inilah dulu sahabat masa kecil. Okey Ustaz, silakan kita kongsikan sikit. Alhamdulillah, dalam bab rawatan Islam ni lebih kurang, kalau bab rawatan lah, lebih kurang anak ni start merawat, merawat ni dan terus belajar merawat ni bermula tahun 2000 tak silap. Hampir 21 tahun. Kalau 2021 ni. Daripada situ kita belajar mengkaji, kaji banyaklah, dan alhamdulillah antara guru-guru yang memberi keizinan untuk anak merawat adalah satunya arwah Baba Abdul Aziz Al-Fatani. Terkenal arwah Baba Aziz Al-Fatani ni dia sangat yang tegah dalam bab rawatan. Ramai anak-anak murid dia minta ilmu kaedah merawat, ramai kena marah, ramai kena jekah, kena rotan, minta je kaedah nak rawat orang kena histeria ke, 3-4 kali minta, ada setengah kena pelempang pun ada. Dia sangat-sangat tegah bab ni, dan dia sangat-sangat halus dalam bab-bab begini, dalam bab-bab kebatinan ni. Dia guru, besar pondoknya, muridnya ramai, Masya Allah, alim besar dan salah seorang ketua Dewan Ulama, pernah jawatan ketua Dewan Ulama Fatani, Menteri Agama di Thailand. Dan Masya Allah, orang yang sangat tegah. Tapi alhamdulillah
bila ana bersamanya khidmatnya dia selepas 2 tahun lebih duduk dengan dia, kebanyakan pesakit-pesakit diserah ke anak. Depan-depan dia, dan dia biasanya kalau pesakit mari, suruh Ustaz Hakim rawat, Alhamdulillah mendapat keizinan khas atas amalan-amalan khas yang mana dia beri izin untuk kita merawat. Alhamdulillah. Dan salah seorang guru ana juga, Syekh Syahari bin Hussein, masih hidup lagi, arwah bapa tak ada, Syekh Syahari hidup lagi, masya-Allah, yang banyak beri tunjuk ajar dan petua dan macam-macam. Dia orang tua dah, umur 80 lebih, masih hidup lagi, alhamdulillah, sihat walafiat. Cuma lah cara orang tua lah, sihat cara orang tua. Alhamdulillah, dia mursyid Tarikat Ahmadiyah Idrisiyah di Jalan Atas Bangor, Kota Baru. Banyak juga bimbingan dalam bab rawatan, masya-Allah. Dan sebelum anda jumpa dengan 2 guru ni dalam bab rawatan, bab tarbiyah rohani, bab rawatan, arwah Ustaz Abdullah Isa di Pasir Mas, Kelantan. Ni orang pertama yang bimbing ana secara khusus dalam bab rawatan. Dia adalah guru agama di Ma'had, pernah menjawab guru agama di Ma'had Muhammadi Lelaki, dan banyaklah portfolio dia. Dan meninggal tak silap ana tahun 2011 ke 2010, ana lupa dah. 2011 gitulah lebih kurang, atau 2012. Jadi alhamdulillah, sebelum tu kalau sebelum ana jumpa guru, kita dah melalui fasa-fasa merawat secara kebetulan, banyak kebetulan. Daripada kebetulan ni yang kita tak nak merawat, kita tak reti, tapi Allah uji. Kita duk mengaji agama, duk apa semua, Allah uji nak bagi ilmu. Daripada situ, daripada berhadapan, lalu kita cari guru, jumpa, mengesahkan. Macam contoh, awal mula dulu ana ingat ada salah satu kes anak di KL, ana singgah makan kedai, balik daripada Pakistan apa semua. Masa tu singgah sekejap di satu kedai makan, ana duduk makan seorang. Tiba-tiba seorang gadis tengah tarik adik dia. Tarik adik dia, tarik depan tepi jalan, tarik. Masa Ustaz nampaklah. Nampaklah, kita tengok dia tarik adik dia, tarik di tengah jalan. Lepas tu dia lepas je tangan adik dia, patah balik pergi ke satu kedai, pergi kat seorang budak lelaki. Lepas tu masuk tidur dalam kedai tu. Lepas tu kakak dia pergi tarik balik, tarik, adik dia patah balik, tarik, adik dia patah balik. Lalu benda ni jadi tak senang kita tengok depan kita. Jadi anak tanya, ni awak ni apa masalah dengan adik tu? Tak tahulah. Lepas dia pergi beli nasi kat kedai tu, dia jadi gila tak nak balik rumah. Duduk tidur kat kedai tu, duduk macam tu sekali. Duduk kejar budak lelaki tu. Okay. Gini anak pun nisah ni, dah kena ilmu pengasih ni. Dah kena sembuh-sembuh apa. Dia pergi tidur stall kedai tu kan, kedai tepi jalan, dia tidur masuk bawah tu tidur. Allah, macam tu sekali. Macam tu. Jadi bodoh gila. Lalu anak kata gini, anak minta suruh dia pergi beli air mineral sebotol. Jadi kita pun baca ayat Quran. Masa tu lah baca pagi. Awak pergi renjih atas muka dia, paksa dia minum. Cakap gitu je. Ni pun kita dapat masa duk ngaji Pakistan, guru-guru. Maulana duk ngubat sakit-sakit, kawan-kawan duk baca tepi kita. Dan kita tanyalah, selalu tanya anak ni, suka tanya. Tanya baca ayat apa, orang kena pukai baca ayat apa, gini apa. Jadi kita pun bila berlaku depan kita, tengok dah teruk sangat, kita buat. Buat, alhamdulillah, izin Allah Taala, barakah ilmu dari guru-guru, terus dia macam sedar. Sedar. Bila dia sedar, dan dia terus lagi. Anak lah jadi mangsa. Terus yang geng-geng lelaki tadi tu, kau tu mari nikung lah. Nak pukul lah. Nak pukul kita. Kenapa kau kacau kami? Kenapa begini? Kita pun terkejut. Allahu Akbar. Beginikah Malaysia masa tu kan? Balik. Apa ni? Tapi masa tu Ustaz belum lagi merujuk dengan guru-guru, belum ada guru lagi. Secara tak langsung dah ada lah. Masa sebelum tu anak duduk Pakistan. Duduk Pakistan lah. Cuma tidak khusus. Dalam bab biasa-biasa untuk buat dakwah, untuk begitu tu dah ada. Tapi tidak khusus. Jadi kebetulan berlaku, kita ingat apa ilmu yang guru kita ajar, kita guna pakai. Alhamdulillah, Allah bagi kesembuhan, barakah. Jadi lepas tu kita kena likung, nak kena marah lah, nak kena pukul lah. Jadi alhamdulillah, dengan kita berhemah, cakap dengan hikmah, selesai. Selesai. Rentetan daripada tu macam-macam lah kisah. Macam-macam lah kisah. Orang sakit ni langsung buat anak cari guru untuk mengesahkan dan merujuk. Baik. Okey Ustaz,
Ustaz telah pun bercerita sedikit sebanyak ialah mungkin ada sisi-sisi yang lain tu perlu bertalaki lah Ustaz benda kan tidak boleh dikongsikan secara umum. Ada kita buka banyak kita buka kursus rawatan Islam untuk orang-orang nak belajar sebelum ni pun boleh juga Ustaz kita buka daripada tahun 2013 nak buat 2014, 15, 16, 17, 18, 19 2020 tak sempat buat. Jadi maksudnya kalau anda di luar sana ingin mendalami ilmu perubatan secara sahih dan secara Islam, bolehlah bertanyakan kepada Ustaz Hasnul Hakim. Okey, sedikit lagi Ustaz. Apakah perubatan ini, macam Ustaz katakan tadi, Ustaz melalui proses belajar dan bertemu guru. Adakah perkara ini datang secara dipanggil, saya nak katakan bakat, ataupun ianya memang kena belajar? Ada setengah orang tu tiba-tiba hadir boleh mengubat, dia pun tidak tahu. Macam Ustaz katakan tadi, Ustaz sebabnya belajar di Pakistan dengan guru-guru, amalan ayat-ayat dengan keyakinan. Tapi ada ke perawat ataupun bomo yang katanya tiba-tiba ini tak belajar mana-mana boleh mengubat? Bakat ataupun terus melalui proses belajar? Dia kaedah rawatan ni basicnya doa. Siapa yang berdoa kepada Allah Ta'ala dengan keyakinan yang hakiki, yang yakin Allah Maha menyembuh, insya-Allah ada jalan kesembuhan. Basic dia duduk di doa, kekuatan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi sebenarnya dalam bab rawatan ini dia tak kira siapa, tapi fardu kifayah kepada setiap umat Islam, pada setiap kampung atau setiap tempat perlu ada seorang yang kurang-kurang dalam satu keluarga, seorang yang pandai, yang boleh merawat. Bagi anak ketua keluarga wajib pandai merawat, wajib tahu ilmu ini, ketua keluarga. Supaya apa? Supaya kita tidak terfitnah dengan tipu daya. Dan apatah lagi para imam-imam, ustaz-ustaz wajib belajar benda-benda gini biar kita tahu. Nah, kita nak berhadapan dengan banyak fitnah kalau kita tak tahu. Problem kita mengaji ilmu, contoh orang mengaji ilmu ni agama, dia mengaji ilmu untuk beramal, untuk hukum, untuk dalil, untuk sekian-sekian, tapi dia tak mengaji ilmu bagaimana nak melawan iblis laknatullah. Benda paling besar antara kita manusia dengan Allah Ta'ala, penghalang paling besar adalah iblis. Tapi kita tak mengaji kaedah nak menjatuhkan iblis, nak menghancurkan iblis, nak membuang perkara-perkara kejahatan. Ini yang ramai, tapi ramai orang takut. Benda gini memang takut. Adakah sebab ujiannya besar, serangan daripada bomo-bomo, macam-macam lalu. Macam-macam dalam bab ni. Ramai yang belajar merawat okey, semangat belajar. Bila praktikal buat rawatan, okey lagi, alhamdulillah. Kalau sembuh tu dah sembuh seronok, alhamdulillah. Tapi bila bab kena serang, besar saya tarik diri, tak nak dah. Allah, balik-balik diri sakit, balik-balik diri sakit, biru kok ni, biru kena cucuk lah, sakit kepala lah, muntah darah lah. Ya Allah, banyak macam. Jadi benda-benda gini yang tak mampu, ramai yang tak mampu nak tanggung. Bukan sabit bakat benda ni, tapi sabit ketahanan mental, jiwa dan keyakinan. Bila Ustaz bercakap macam tu, ianya ini pandangan. Ianya bukan lagi sabit kepada bakat, tapi ianya adalah sabit kepada kewajipan seseorang ketua keluarga untuk ada ilmu sebegini Ustaz. Tak banyak walaupun sedikit Ustaz. Jadi kepada anda semua, sekiranya anda ingin mengetahui lebih dalam, lebih panjang, lebih banyak lagi berkenaan dengan ilmu perawatan Islam ini, insya-Allah boleh hubungi Duam untuk berhubung dengan Ustaz Hasnul Hakim, dan insya-Allah kalau ada keizinan akan adalah ajaran-ajaran perawatannya Ustaz. Boleh Ustaz? Insya-Allah. Nanti dah buka semua sempadan apa semua. Insya-Allah kita boleh buat kursus pula. Selalu kita buat, Okey. insya-Allah. Kisah mistik tidak terhenti di sini. Kisah mistik ini akan sentiasa berterusan, dan Ustaz Hasnul Hakim akan sentiasa memberikan panduan dan juga pandangan dan juga kaedah-kaedah yang boleh kita ikuti. Untuk itu, hari ini kita telah belajar berkenaan dengan satu perkara, iaitu bagaimana merawat diri sendiri walaupun dalam keadaan yang sedikit. Ustaz telah nyatakan, belajarlah menjadi perawat. Kerana apa? Kerana ilmu yang kita belajar
teori itu yang kita belajar, tapi kalau kita tidak praktikkan untuk menghalang apa Ustaz? Jin dan iblis tadi. Ya, betul. Jadi ianya tidaklah bermakna. Jangan hanya tahu saja ayat pengasih digunakan untuk dalam kehidupan. Jadi gunakan ayat-ayat dalam Al-Quran dalam perlindungan dan juga rawatan. Ustaz, mungkin ada sedikit yang terakhir nasihat ataupun info untuk mereka pada kali ini. Pada Ana, semolek sebaiknya ketua-ketua rumah tangga kena belajar ilmu ni. Sikit sebanyak kena tahu, basic kena tahu, asas kena tahu. Nah, kadang-kadang ialah takkanlah untuk doa anak sendiri, untuk kesembuhan isteri dan anak sendiri kita tak reti. Jadi benda-benda gini kita kena ambil peluang untuk cari jalan belajar. Tapi apa pun yang utama kena belajar tentang ilmu fardu ain. Fardu ain. Tentang rawatan ni fardu kifayah lah. Kalau kita ada peluang untuk belajar, maka belajar. Selepas kita menguasai dah fardu ain. Faham tak? Jangan pergi kita bab semayang tak betul lagi, bab baca Quran tak betul lagi, bab tu tak betul lagi, pergi langkau mengaji ilmu bab berubah orang. Tak ada pasal. Ni salah silibus dia panggil. Salah silibus. Adab itu salah. Adab pun salah. Jadi insya-Allah. Alhamdulillah, itulah dia nasihat ataupun info yang Ustaz Hakim berikan. Jangan lupa untuk ikuti Bila Dua Bertanya, kisah mistik pada episod-episod yang akan datang. Allahumma layyin li khalbahu layyin tani Daud al-hadi.